Ya ampun, lambat betul nih. Nanti anak dalam perut makcik kamu tuh kebuluran. Mak, cakap apa? Makcik, maaf sebab buat makcik tertunggu lama. Singa, Apa lagi nih? Bayi makcik kata. Lehernya sakit, tak boleh bernafas. apa yang kamu merepeki? Pergi, berani kamu sumpah seranah anak aku ya? Makcik, pergilah ke hospital untuk pemeriksaan. Kamu nih pembawa malang. Tak cukup kamu bunuh ayah kamu. Sekarang kamu berani sumpah seranah cucu saya. Pergi dari sini. Mulai sekarang, jangan makan di meja ini lagi. Nenek kena percaya sehingga. Mulai sekarang, kamu makan di sana. Adakah saya yang silap? Mak, alangkah bagusnya kalau mak tak hilang. Debbie, Cucu saya, janganlah apa berlaku pada kamu. Sayang, oke tak? Sakitnya? Semua orang ke tepi. Ya Tuhan, lindungilah cucu sulung saya. Biarlah dia sehat walafiat. Mak, tak ada apa-apa. Dokter, istri saya sudah bersalin ke... Mana istri saya? istri Encik selamat. Tapi bayi tali pusat terbelit, mati lemas. Apa yang kamu cakap nih? Anak kami tak ada. Mak, Cucu sulung saya. semua salah kamu, pembawa malang. Kalau bukan kerana kamu sumpah makcik kamu, adakah makcik kamu akan gugur kandungan? Biar aku bunuh kamu. Singer tidak mencederakan makcik. Keluarga Y, selepas lama menanti untuk mendapatkan zuriat, semuanya hancur disebabkan kamu. Kamu pembawa malang. Tengoklah kalau aku tak bunuh kamu hari ini. Bukan saya yang cakap, tapi bayi itu sendiri yang cakap. Kamu masih berani sebut pasal anak, Yesinger. Bawa dia ke pergunungan dan singkirkannya. Jangan biarkan darah dia mengotori lantai rumah kita. Saya mahu dia membayar nyawa anak dalam kandungan saya. Duduk. Abang sulung dah jumpa Nian. Dia melahirkan seorang anak perempuan di keluarga Y. Anak saudara kita bernama Yesinger. Apa? Wei abang kedua, dah jumpa Nian dan anak saudara kita. Ujian dibatalkan. Si Yuan, berikan yang terbaik si Yuan. Juara hari ini ialah si Yuan. Tuan muda ketiga, Cik Sulung dah ditemui. Juara tidak penting lagi. Pergi jemput adik perempuan dan anak saudara. Yesinger, pergilah ke neraka temani anak saya. Singa. Singa, akhirnya guru jumpa kamu. Ibu, itukah ibu? Singa. Tidak bagus, buat masa sekarang saya tidak boleh menyentuh manusia biasa. Nampaknya saya perlu tunggu Pak Cik murid saya datang selamatkannya. Masih berani panggil mak kamu yang dah mati tuh, yang lahirkan kamu untuk celakakan orang. Jangan mati ibu saya. Kenapa Pak Cik keluarga Si masih belum sampai? Apa yang berlaku? Presiden, tiada jalan di hadapan. Semua orang keluar dari kereta. Ibu, adakah Singer akan mati? Adakah Singer tidak akan dapat jumpa ibu lagi? Kamu ni pembawa bencana. Hanya jika kamu mati, barulah keluarga Y akan aman. Tidak bagus. Kalau saya guna ilmu sihir pada orang biasa, ia akan mencederakan kuasa spiritual Singer. Tak apalah, saya tak peduli lagi. Ming Xuan, kenapa dengan awak? Kenapa awak pukul diri sendiri? Singer, ini sahaja yang boleh guru bantu.
Selepas ini kamu kena harapkan bapak saudaramu untuk menyelamatkan kamu. Mak, Yanyan. Budak malang ni, dia sihir saya, dia sumpahkan saya. Apa? Ye Singer, aku tak percaya tak boleh bunuh kau. Jangan. Makcik, sakit. Tak apa, kalau tak mati pun. Kita tinggalkan saja dia kat sini. Di kawasan terpensil ni, dengan binatang buas. Aku tak percaya dia takkan mati. Hanya jika bala kecil ini mati, barulah Yanyan boleh lahirkan cucu lelaki untuk keluarga Ye. Mari kita pergi. Jangan tinggalkan singa. Abang, ada budak di hadapan. Abang, itu singa. Memang betul. Cepat hantar ke hospital. Aturkan kemasukan ke hospital. Singer dah jumpa semula, tapi Nian pula hilang. Singer pula cedera parah macam ni. Pada badan Singer penuh dengan kesan libasan sebatan. Kepala juga mengalami kecederaan serius. Nyawanya di hujung tanduk. Kita mesti selamatkan Singer walau apapun caranya. Dia satunya anak Nian, dan hanya dia yang boleh bantu kita cari Nian semula. Mama, Singa. Singa, mari pada mama. Mama. Awak bukan mama saya, awak siapa? Coba awak tengok saya betul-betul, masih ingat lagi tak siapa saya? Saya rasa macam kenal awak, tapi tak dapat ingat di mana pernah jumpa. Saya ni guru kamu. Kamu asalnya seekor ikan koi di langit. Baru sahaja bertukar menjadi manusia tapi tersilap turun ke duniawi. Saya ikan koi. Ekor dah tak ada. Akhirnya saya berjaya menjelma. Saya mesti beritahu guru. Singer di sini, sana jalan ke alam fana. Kamu tak sengaja jatuh ke alam fana dan lahir semula dalam keluarga Ye, hilang kuasa sakti. Sebab itulah kamu dibuli teruk begini. Guru menepus saya. Kalau saya bintang bertuah, kenapa saya berpisah dengan Mak? Semua orang panggil saya bintang malapetaka. Itu nasib mereka. Sebab Singer kita ada di sini. Barulah kita boleh tahu. Anak dalam perut makcik kamu ada masalah. Cuma tiada siapa yang percaya kamu. Guru, saya nak cari Mak. Mak kamu sekarang berada di suatu tempat menunggu kamu selamatkannya. Untuk selamatkan mak kamu perlukan 4 benda. Salah satunya sepasang loket jet Mandarin Duck yang ada pada tangan mak kamu. Separuh daripadanya ada pada makcik kamu. Kamu kena pergi ke keluarga Ye. Kalau begitu guru, 3 lagi benda tu apa? Bila kamu dah jumpa loket tu, saya sendiri akan beritahu kamu. Oh ya, jangan beritahu sesiapa. Kamu boleh nampak saya. Ya. Hebat sungguh. Luka pada badan Singer dah pulih, luka di kepala pun hampir sembuh. Singa dah sah. Singa. Kamu semua ni siapa? Singer. Kami ni abang mak kamu, kami bapa saudara kamu yang sebenar. Singer, saya Pak Cik kedua kamu. Saya Pak Cik ketiga kamu. Saya, Singa. Coba lihat, ini ibu kamu, Sinian. Yang ini saya. Lelaki paling kacak dalam keluarga kita. Rupa-rupanya kamu semua keluarga ibu saya. Ya. Hei, Abang, kita dah jumpa orang yang perangkap Singer. Mereka dari keluarga Ye. Apa? Keluarga Ye? Betul. Orang yang kami hantar untuk menyiasat melaporkan bahwa keluarga Ye kata Singer adalah pembawa malang, menyebabkan ibu saudara mereka gugur. Mereka betul mahu dia mati. Baguslah. Memandangkan keluarga Ye berani cari nahas, tak perlulah kita biarkan mereka wujud lagi di dunia ini. Singa, perkara seperti dulu takkan berlaku lagi. Jom balik ke rumah dengan Pak Cik ya. Saya memang nak balik dengan Pak Cik semua. Tapi saya masih perlu pergi ke keluarga Ye untuk ambil loket jet ibu saya. Kalau begitu, biar Pak Cik teman kamu pergi, nak? Betul tu. Ye Singer si pembawa sial tuh, akhirnya dah mati. Lepas ni tak ada sesiapa lagi yang akan ganggu kita. Saya belum mati. Saya masih hidup.
hidup dan sihat. Luka dia. Kenapa dia sembuh? Kenapa nasib kau nih si pembawa malang besar sangat? Kau ni raksasa kecil. Bukankah pintu utama saya sudah dikunci? Macam mana kau masuk? Saya masuk ikut lubang anjing. Pak Cik tak boleh masuk, jadi terpaksalah tunggu saya kat luar. Singer dah lama sangat masuk ke dalam, tapi masih belum keluar lagi. Bukan ke keluarga Ye ini tak ada orang? Kalian tunggu di sini, saya pergi tengok. Kalau dalam 5 menit saya tak keluar, kalian pecahkan pintu dan masuk. Kenapa kau balik lagi nih si pengacau? Kenapa tak mati kat luar sana saja? Saya balik nak ambil loket ibu saya. Pulangkan loket yang kau curi dari ibu saya tu. Nak loket? Mimpi, aku rasa kau balik nak cari nahas. Berhenti. Keluarga Ye awak sanggup nak bertindak kejam habis. Habisan terhadap seorang budak kecil, memang nak cari nahas. Saya mahu seluruh keluarga awak minta maaf pada Singer. Dengar sini budak. Siapa pula awak ni yang berani masuk campur urusan keluarga Ye kami? Saya rasa awak yang tengah cari pasal. Jangan berani cakap macam tu dekat Pak Cik saya. Oh, rupanya awaklah Pak Cik budak pembawa malang nih. Abang kepada sinian si perempuan tak guna tuh. Saya ingatkan siapa tadi? Orang besar sangatlah konon. Saya ingat Sinian pernah cakap keluarga awak buat perniagaan pembinaan. Betul tak? Awak ni bukan pekerja bawahan dekat tapak pembinaan je. Nampaknya semasa Nian kahwin masuk keluarga Ye dulu, dia tak pernah beritahu mereka identiti sebenar keluarga Si. Ya, kami memang buat pembinaan. Tapi cuma menguruskan semua syarikat pembinaan di Baicheng. Kenapa awak tak mengaku je awak ni Si Chen, orang terkaya Baicheng? Pak Cik saya memang nama si Chen lah. Hei, budak tak guna. Awak pun nak tolong Pak Cik awak cakap juga. Kalau awak berani maki Singer lagi sekali, saya akan pastikan keluarga Ye awak terus hilang dari Baicheng. Awak berani pukul isteri saya? Kau berani pukul isteri aku? Abang. Ming Xuan. Pak Cik hebatlah. Kau menyamar sebagai Si Chen tak apalah, sekarang kau berani pukul aku pula. Hari ini aku akan dedahkan semua perkara ini. Biar semua orang tahu. Biar kau dan juga si pembawa bala kecil ni keluar dari Baicheng. Berambus. Aku tak ada masa nak dengar omong kosong kau. Aku bawa Singer balik. Adalah untuk ambil balik loket adik aku. Sekarang, cepat serahkan loket itu. Loket ini Sinian yang bagi pada saya. Kenapa pula saya kena pulangkan pada kamu? Awak tipu, jelas-jelas awak ambil dari tangan mak saya. Mak tak nak bagi pada awak tolak mak. Berani bully adik ke aku. Dan rampas barang dia. Aku rampas. Kenapa? Kamu seorang ini memang tak guna. Dan seorang lagi tak guna kecil. Apa kamu boleh buat pada aku? Bagus, keluarga Ye kamu memang. Takkan insaf sebelum terima padahnya. Sinan pecahkan pintu pagar, bawa semua orang masuk. Oh. Kau menyamar jadi Si Chen. Kau dah gian ke? Kau tahu ke Sinan tu siapa? Sinan tu anak kedua keluarga Si. Orang kecil macam kau ni, layak kesebut nama dia? Pada pandangan saya, kau tak layak pun lap kasut anak saya. Masih berani kata diri tu Si Chen. Mungkin kau tak pernah tengok pun macam mana rupa Si Chen, kan? Orang kelas bawahan macam kau nih. Nak hilat jari kaki suami aku pun, dia rasa jijik. Kamu semua lebih baik ingat apa yang kamu cakapkan sekarang. Supaya nanti kamu tak melutut merayu minta saya lepaskan kamu. Kalau awak ialah Si Chen, maka saya ini datuk kepada Si Chen. Haha, jika awak benar-benar Si Chen, jangan kata suruh kami mengaku salah. Walaupun kena melutut minta maaf. Kami akan buat tanpa ragu. Ini awak yang cakap. Bila bapa saudara kedua saya dan mereka sampai, kamu mesti minta maaf kepada bapa saudara sulung saya. Saya bertaruh dengan awak. Jika dia bukan Si Chen, awak pula yang kena melutut mengaku salah. Berani taruh. Saya pasti akan menang. Singer, ini urusan orang dewasa antara kami. Jadi biar Pak Cik selesaikannya sendiri ya. Bapa saudara sulung, awak dibuli oleh mereka sebab nak pertahankan Singer, baru mereka buli awak. Singer tak boleh tengok sahaja. Hai, mana orang yang awak panggil tu? Kenapa saya tak nampak pun? Oh, jangan awak singgah sini nak berlagak sekejap. Tapi akhirnya, awak tak kenal langsung orang keluarga Si ya? Bawa Balani berambus sekarang, masih sempat lagi. Kalau tak kejap lagi memalukan.
Mereka dah sampai kan? Abang, Bukan, kau dah buat macam-macam. Tapi seorang ni je yang kau panggil datang. Kau nak buat lawak Kenny. dasar bodoh yang tak sedar diri. Tutup mulut celaka kau tuh, hati. Hati, sekejap lagi aku patahkan gigi depan kau. Mana Medeka? Kenapa kau seorang je? Keluarga Yeni, mungkin ada buat sesuatu yang jahat agaknya. Pintu pagar dikunci kemas sangat. Aku suruh mereka pergi ambil jentolak untuk korek rumah nih. Pasal aku pula, aku panya tembok yang masuk. Apa kau cakap? Sungguh memalukan. Keluarga kami tinggal di kawasan orang kaya. Kau ingat sesiapa sahaja boleh korek. Mak Oi, dia nih orang kampung. Mana ada kebolehan macam tuh? Dia cuma berlagah je. Aku berani jamin, tak sampai setengah jam. Keluarga Ye kau orang, semuanya akan diratakan. Pecahkan nih, villa lama yang buruk nih. Benda yang tak layak untuk Singer, tak perlu ada. Aduh, orang yang terkutuk. Mereka betul nak robohkan rumah kita. Cepat hentikan mereka. Mak, mereka cuma berlakon sahaja. Mereka tak ada keberanian pun. Semoga bila kamu semua dihalau ke jalanan, kamu masih sombong macam nih. Cis, penjekut. Si bodoh ni, mesti pelakon yang awak upah, kan? Kenapa sama macam awak, kaki sembang? Saya ialah Pak Cik kedua Ye Singer, Sinan. Dia ialah abang sulung saya, si Chen. Awak kata dia si Chen, dia ni si Chen? Maka mana awak nak buktikan? Saya ada cara untuk membuktikannya. Coba tunjukkan bukti itu pada kami. Buka mata kamu besar dan lihat, sama ada saya ini si Chen atau tidak. Pengerusi kumpulan Sishi? Si Chen. Apa? Dia betul-betul si Chen. Emak Ye Singer tak pernah cakap pun dia puteri keluarga Si. Lagipun kat nama ni boleh dipalsukan. Ya, ini bukan kesekeping kad nama biasa je. Senang je nak dapatkan kat mana, mungkin dia guna ni untuk menunjuk. Bodoh. Abang sulung, saya rasa tak perlu buang masa dengan mereka. Ambil loket dan jom kita pergi. Tapi mereka tak nak pulangkan loket mama saya. Nak loket? Bukan tak boleh. Kamu bertiga sekarang juga melutut di tanah dan tunduk hormat 3 kali. Aku akan pulangkan loket ni pada kau. 3 kali mana cukup? Aku nak kamu tunduk hormat sampai aku puas hati. Saya mahu kamu melutut sampai saya berpuas hati. Adakah keluarga Ye betul mahu memaksa diri sendiri ke jalan buntu barulah kamu akan berhenti? Hanya kerana sampah pembina macam kau ini, kau fikir kau boleh menjatuhkan keluarga kami. Aku dah bagi kau peluang tapi kau tak berguna pun. Kau mampu ke? Kalau bukan sebab Singer ada di sini, aku pasti akan biarkan darah kamu bertiga terpercik di tempat ini. Kenapa tercegat lagi? Melututlah. Sipait melutut. Kenapa masih terdiam? Cepatlah melutut. Atau kamu tak mahu loket jet itu lagi? Baiklah, saya akan melutut. Janganlah susahkan bapa saudara saya. Singer, kita tak perlu melutut. Bapa saudara pasti akan dapatkan loket jet itu untuk kamu. Betul tuh, Singer. Tak perlu melutut di hadapan mereka kalau nak melutut. Mereka yang patut melutut pada kamu. Tapi mereka asyik menyusahkan bapa saudara. Saya tak nak bapa saudara saya susah hati. Banyak cakap pula. Kalau nak melutut, cepat melutut. Kalau tak, sekejap lagi. Saya tak boleh jamin saya takkan ubah fikiran. Aku tengok siapa yang berani. Siapa yang suruh anak saudara saya melutut? Lepaskan saya. Siapa kamu? Kenapa tangkap saya? Bapa saudara ketiga, saya okey. Tapi mereka memaki bapa saudara sulung dan bapa saudara kedua. Mereka betul keterlaluan. Singer, kali ini, semua bapa saudara kamu sudah datang. Kami pasti tidak akan membiarkan kamu dihina walau sedikit pun. Keluarga Ye, kamu telah menyebabkan kakak saya hilang dan juga menyeksa anak saudara saya. Hari ini, saya akan pastikan keluarga Ye membayar ganti rugi berganda atas penderitaan yang kamu berikan kepada mereka. Apa hak kamu kakap makam itu? Kamu semua orang keluarga Si. Saya tengok kamu berdua hanyalah orang upahan yang mereka panggil untuk berlagak. Betul tuh, seluruh Beijing. Siapa yang tidak tahu yang 4 orang tuan muda keluarga Si amat misteri dan hanya bergaul dalam kalangan atasan, macam mana mungkin boleh muncul di keluarga Ye? Buka mata kamu itu luas-luas.
Tengoklah betul-betul. Ini cincin yang hanya dipakai oleh keluarga Si. Seluruh Baisheng tahu mengenainya. Betul cincin eksklusif. Mereka betul 4 orang tuan muda keluarga Si. Apa? Aduh, habislah. Rupanya kita dah tersinggung keluarga Si yang hebat itu. Semasa keluarga Ye menyuruh kami melutut tadi, bukan begini sikap kamu. Sekarang, giliran keluarga Ye pula melutut di hadapan Singer kami. Dapatkan mereka. Paksa ketiga. 3 ahli keluarga Ye melutut di hadapan Singer. Saya mau mereka hari ini. Memohon meo kepada Singer. Oh ya, maklumkan juga. Mulai hari ini, saya tidak mahu kumpulan Ye wujud lagi di Baicheng. Tuan muda Si, tadi saya tersilap langkah. Saya tak sedar diri karena telah melawan yang mulia dan 3 tuan muda yang lain. Maafkan saya patut mati. Tolong maafkan saya. Kalau kami tahu Tuan ialah 4 tuan muda keluarga Si, kami pasti tidak berani berbuat begini. Tolonglah Tuan maafkan kami sekali lagi, boleh? Orang yang kamu lukai ialah Singer dan adik saya Sinian. Kamu patut minta maaf kepada Singer dan ibunya, bukannya kepada keluarga Si. Betul. Kamu udah mendera Singer begitu lama. Kamu mesti berikan penjelasan yang lengkap. Senga, Makcik marahkan kamu dulu semua itu demi kebaikan kamu. Tolonglah maafkan Makcik kali ini, boleh tak? Awak bukan buat ni untuk kebaikan saya pun. Awak kutuk saya sebagai pembawa malang dan awak cuba bunuh saya. Saya takkan maafkan awak semua. Singer, pergi ambilkan saya loket itu. Kamu semua, ikatkan ketiga. 3 ahli keluarga Ye itu sekali. Kemudian ratakan rumah ini. Sehingga mari kita pergi sekarang. Para bapak saudara akan bawamu berjumpa dengan nenek sebelah ibu. Janganlah, Tuan muda Si. Tanpa rumah ini, kami sekeluarga akan hilang tempat tinggal. Tuan muda Si. Tunggu sebentar, Tuan muda Si. Tunggu sebentar. Jangan bergerak dulu. Tuan muda Si, saya merayu, bermurah hatilah, biarkan rumah ini kekal. Saya belum habis bayar gadai janji lagi. Tuan muda Si. Semasa kamu semua mendera Singer dahulu, dia juga merayu kepada kamu, bukan? Namun kamu tidak memaafkannya. Jadi, kamu tidak layak merayu. Bukan, Tuan muda Si. Tolong beri peluang lagi. Tuan muda Si. Ampunkan saya, Tuan muda Si. Gadai janji saya sangat mahal, Tuan muda Si. Tinggalkanlah rumah ini, Tuan muda Si. Singer dan adik perempuan saya memang mirip. Tak tahulah di mana adik perempuan saya sekarang. Bapa saudara kedua, janganlah sedih. Saya pasti akan bawa ibu pulang supaya dia dapat berkumpul semula dengan keluarga kita. Anak kita, Singer nih, betul matang. Pakcik, saya dah 6 tahun, bukan budak 3 tahun lagi. Selagi saya jumpa 4 benda yang guru beritahu tu, saya boleh jumpa ibu. Tapi loket jet ni baru jumpa separuh. Separuh lagi dekat mana ya? Singer, separuh lagi loket jet tu. Ada dekat tangan makcik kamu. Guru, macam mana guru ada kat sini? Makcik mesti dia selembut pakcik juga kan? Selamat datang kembali ke rumah, Cik Singer. Mak? Senga, cucu kesayangan Atuk. Aduh, akhirnya nenek dapat jumpa kamu. Aduh, sama sebiji macam Nian-Nian masa kecil dulu. Biar nenek peluk. Aduh, kamu tak suka nenek ke? Nenek, boleh tak singgah mandi dulu? Boleh, mestilah boleh. Aduh, budak baik. Nenek pergi ambilkan baju untuk kamu ya. Anakku, kamu mandi air sejuk, tak sejuk ke? Senga dah tak seyuk. Dulu pakcik dan makcik rasa saya terlalu kotor. Jadi mereka kurung saya di bilik air dan siram saya dengan air sejuk. Bila saya dah bersih, baru mereka lepaskan saya keluar. Anakku, selepas ini, tiada siapa yang akan buat kamu macam tu lagi. Nenek, badan nenek hangat sangat. Bukan kecikku cakap, separuh lagi loket yang boleh selamatkan ibu ada pada isteri pakcik yang sulung. Tapi kenapa saya tak nampak isteri pakcik yang sulung? Maksik, mana maksik? Singer, macam mana kamu tahu kamu ada makcik? Pakcik kacak sangat, tak mungkin tak ada isteri. Puyi pakcik, kamu memang bayak. Saya tak berani nak terima gelaran itu, makcik kepada pembawa malang. Song King, apa maksud awak ni? Ye Singer, kalau hari ini kamu nak masuk pintu besar keluarga Si, kamu mesti melangkah atas unggun api ni untuk menghalau segala nasib malang dari badan kamu.
Song Qingqing. Ye Singer bukan pembawa malang. Saya tak benarkan awak menghinanya macam tu. Makcik nampak macam bencikan saya. Macam mana saya nak dapatkan loket jet tu daripada dia untuk selamatkan ibu? Awak masih berani cakap dia bukan pembawa malang? Dia baru saja buat keluarga Ye jadi papa kedana. Kalau saya tak pantau betul, akhirnya yang akan terima padanya ialah keluarga Si. Cing, keluarga Ye jadi macam nih. Semuanya sebab mereka dera Ye Singer. Sebab tuh mereka dapat balasan. Jangan ingat saya tak tahu, dia tak ada bapak sejak kecil. Ibu dia pula menghilangkan diri. Pembawa malang yang bawa sial pada bapak dan ibu, padan muka dia kena dera. Makcik, janganlah bergaduh sebab Singer. Makcik jangan risau. Saya takkan makan dan duduk percuma di sini. Saya akan tolong makcik buat kerja rumah, siapkan air dan hidangan. Jangan sentuh saya, jangan bawa sial pada saya sekali. Kakak ipar besar, apa yang kakak ipar buat nih? King, janganlah susahkan Singer lagi. Dia budak yang baik. Awak maafkanlah dia ya. Tolonglah jaga air muka ibu sekali nih. Apa maksud awak saya susahkan dia? Jelas awak semua yang susahkan saya seorang. Saya beritahu awak semua. Kalau awak biarkan Ye Singer masuk rumah nih hari ini, saya akan kemas barang dan balik ke rumah ibu bapak saya serta merta. Song Qingqing. Ye Singer ialah anak saudara saya. Dia tak akan pergi. Awak kejam sangat. Saya kejam? Si Chen, awak bawa dia balik? Ada awak pikirkan perasaan saya? Kakak, bukan kami tak nak bincang dengan awak, tapi sebab keadaan mendesak, kami sudah pun membuat panggilan ke rumah, terus bawa Singer balik. Saya tak kisah. Hari ini saya beritahu awak semua. Kalau ada dia, tak ada saya di rumah nih. Jika ada saya, dia mesti tidak ada di sini. Awak semua pikirlah sendiri. Makcik, maafkan saya. Janganlah sedih. Ini rumah makcik dan pakcik. Singer yang patut pergi. Kalau begitu, baik awak terus pergi, jangan ganggu saya. Singa, jangan pergi. Tempat ini ialah rumah kamu. Song Qingqing, saya takkan biarkan Singer pergi. Berkenaan dengan awak pula. Nak buat apa? Buatlah. Mari Singer, ikut saya. Si Chen, adakah awak benci saya tak boleh beranak? Sebab tu awak bawa beban ni balik. Kalau awak nak, anggap dia macam anak kandung awak. Awak tak payah lagi teman saya rawat penyakit. Song Qingqing, saya tak pernah benci awak. Dan tak pernah kata, saya mesti ada anak sendiri. Awak buat saya sangat kecewa. Awak. Kakak. Makcik. Mari, Singer. Duduk elok-elok ya. Singer, kamu main seorang dulu dalam bilik nih sekejap. Pak Cik pergi jenguk makcik kamu. Nanti Pak Cik balik temankan kamu, boleh tak? Pakcik kena jaga makcik baik tahu. Janganlah bergaduh lagi sebab Singer. Baiklah, Pak Cik ikut cakap Singer. Budak baik. Mama di mana? Singer rindu mama sangat. Makcik kata saya ni beban, tapi Singer tak nak jadi beban. Singer jangan menangis. Singer bukan beban langsung. Kamu kan anak kesayangan Mama. Mama. Pakcik dan makcik bergaduh sebab saya. Makcik pengsan sebab marah sangat dengan saya. Mama, patutkah saya tak datang sini? Singer, selagi kamu dengar cakap makcik baik, dia akan suka kamu. Singer akan jadi budak baik. Saya kena dapatkan loket jet yang ada pada dia untuk selamatkan Mama. Tapi Mama, makcik kata dia tak boleh mengandung. Apa maksudnya ya? Kamu nak tahu? Cikgu boleh beritahu kamu. Cikgu, kenapa cikgu yang ada di sini? Mama saya mana? Sebelum kamu jumpa ibu kamu hanya ada 1 menit setiap hari untuk berjumpa dengannya. Dan apa yang kamu nampak bukanlah jasadnya yang sebenar. Saya mesti cepat cari semua 4 barang yang guru sebutkan untuk bawa pulang ibu. Anak yang baik. Tapi guru kena ingatkan kamu satu perkara. Separuh loket jet yang dipegang oleh makcik kamu, mesti dia serahkan dengan rela hati barulah boleh kamu ambil. Jangan gunakan cara yang tidak betul untuk mendapatkannya. Ya, sudah faham guru. Guru belum beritahu saya. Kenapa makcik tak boleh mengandung? Makcik sulung kamu pernah mencederakan diri untuk menyelamatkan pakcik sulung kamu. Sebab itu dia hilang peluang untuk mempunyai anak. Kesiannya makcik, mesti dia sedih sangat tak ada anak kan? Kalaulah saya boleh bantu makcik sulung, alangkah bagusnya. Kamu nak tolong dia. Sekarang juga guru akan aktifkan kebolehan bintang bertuah koi kamu. Namun, Singer, guru mesti ingatkan kamu lagi.
Proses kamu membantu orang lain akan menghabiskan tenaga asas kamu, dan kamu juga akan terkena tindak balas. Malah mungkin nyawa kamu dalam bahaya. Kamu perlu pikirkan masak-masak. Terima kasih, Guru. Sangat cakut, Makcik. Kalau Singer dapat membantu Makcik sulung, saya sudah gembira. Dengan darah saya, lukiskan gelang benang merah untuk dipakai oleh Makcik sulung bukan sahaja boleh memulihkan badannya dan membolehkan dia mengandung, malah boleh melindunginya apabila dia dalam bahaya. Nyonya Muda Sulung, ini obat yang Tuan Muda Sulung sediakan sendiri untuk Puan. Pergi dari sini. Dia dah bawa balik Ye Singer. Dia tak perlukan saya lahirkan anak lagi. Untuk apa saya minum obat nih? Singer, selagi kamu hormat dan dengar cakap makcik kamu, dia akan suka kamu. Makcik Song King King jangan marah. Singer nak bagi hadiah nih. Rambus, saya tak perlukan hadiah awak. Saya rasa nak muntah bila nampak kamu. Pembawa malang, lambat laun saya akan pastikan kamu berambus dari keluarga si. Pandai sungguh kamu berlakon kononnya kesian. Pergilah, pergi cari pakcik kamu. Cakap saya dera kamu. Makcik tak kandra Singer. Makcik orang yang baik. Makcik, Singer hadiahkan tali ni. Ia boleh lindungi Makcik. Bila Makcik dalam bahaya, ia juga boleh buat Makcik dapat anak. Makcik kena jaga baik. Baik ya. Gelang buruk nih. Siap sumpah saya akan ditimpa bahaya. Siap sindir saya tak boleh beranak pula. Hari ini saya mesti ajar kamu cukup. Orang, bawa bulu ayam tu ke sini. Sakit-sakit Singer tahu Singer tersalah cakap. Sakit sangat, Makcik. Berhenti. Song King Ching, awak memang gila. Budak sekecil ini, awak sanggup mencederakannya. Dia sindir saya, ejek saya. Tak boleh ke saya pukul dia. Lagipun dia tak mati kan? Kalau awak tak nak saya pukul dia, pergi hantar dia ke rumah anak yatim sana. Baguslah. Saya tak nak bela pembawa sial ini seumur hidup saya. Dayu. Makcik, jangan pukul isteri bapa saudara sulung. Semua salah Singer tersalah cakap. Jangan salahkan Makcik. Song King King, kalau awak berani sentuh Ye Singer lagi, keluar dari keluarga si sekarang juga. Tak perlu masa depan. Saya keluar sekarang juga. Makcik, jom kita cari isteri bapa saudara sulung sama-sama. Si Chen, saya dampingi awak selama 10 tahun. Awak suruh saya keluar hanya kerana beban kecil ini? Ye Singer, awak nak cuba tipu saya dengan rantai tangan ini lagi? Tak mungkin. Si Chen, awak telah menyusahkan kami dengan teruk. Kali ini, saya nak awak rasa bagaimana rasanya kehilangan segala-galanya. Ye Singer, betul apa yang dia cakap? Apa benda tadi tu? Tak pastilah. Takkanlah benda ni boleh terlepas daripada saya. Hei, datang ke Tian Yilu sekarang juga. Hello? Singer lari keluar nak cari awak. Dia ada dengan awak ke? Apa? Dia hilang ke? Baiklah, saya akan cari dia sekarang. Singer, cepat bangun. Jangan takutkan Makcik, cepat bangun. Makcik, saya rasa Makcik dalam bahaya. Sebab tu saya datang. Dah nampak Makcik selamat, barulah saya lega. Awak dah jadi macam ni. Kenapa awak masih risaukan saya? Budak kecil yang menyusahkan. Saya memang tak suka awak pun. Awak buat macam ni? Awak nak buat saya rasa bersalah ke? Menyampah betul dengan awak. Makcik, saya tak apa. Apa Makcik tak payah risau pasal saya? Siapa yang risau pasal awak? Pedasan. Singer, kenapa dengan awak ni? Bertahanlah, Makcik bawa awak pergi hospital. Siapa kamu semua? Jangan tarik saya. Dua orang di dalam itu, bereskan dengan bersih. Selepas kerja selesai, kamu tak akan rugi. Saya buat kerja, kamu percayakan saja. Bila mereka sedar nanti, yang kecil kita buang ke laut bagi ikan makan. Yang besar pula, kami serahkan pada kamu berdua untuk berseronok saja. Makcik, cepatlah sedar kita diculik oleh orang jahat. Makcik,
cepatlah sedar. Ini di mana? Makcik cakap perlahan-lahan ada orang jahat di luar. Singer, kenapa dengan tangan kamu? Serpihan mangkuk tu tajam. Terpotong tangan tak sengaja. Makcik, adakah makcik risaukan saya? Mana ada saya risaukan kamu. Saya cuma takut kamu mati di luar sana. Tak dapat nak jawab pada pakcik kamu. Makcik, sebenarnya makcik tidaklah terlalu benci singa. Betul tak? Sebelum ni makcik memang jahat. Makcik tak layan kamu dengan baik. Kamu maafkan makcik, ya? Maafkan saya. Saya tak pernah salahkan makcik. Saya tahu makcik ada sebab tersendiri. Saya akan tarik perhatian mereka. Jadi makcik larilah. Ini tak boleh jadi. Makcik tak sempat nak cakap banyak. Yak Singer, kita pergi bersama. Sama ya? Macam mana boleh jadi macam tu, Yak Singer? Yak Singer, cepat panjat naik. Makcik, cepat lari. Cepat pergi suruh pakcik. Pakcik selamatkan saya. Berani nak lari. Orang cepat pergi. Jangan biarkan seorang lagi lari. Lokasi telepon bimbit Yak Singer dan Song Ching Ching ada di sekitar sini sahaja. Cari betul. Abang Long, kakak ipar di mana? Song Ching Ching, awak oke. Yak Singer tak ada dengan awak ke? Yak Singer diculik. Cepat pergi selamatkan dia. Cepat selamatkan orang sekarang. Budak celaka, berani lari lagi. Tengoklah apa aku buat dekat kau. Pakcik, hidup ini penuh penderitaan tiada penghujungnya. Berubah fikiran selagi ada masa. Penderitaan? Hari ini aku selesaikan korang. Dan aku akan dapat duit yang takkan habis. Pergi mampus dengan penderitaan. Pakcik, dahi pakcik nampak gelap. Saya tilik sekejap. Hari ini akan ada orang di rumah pakcik ditimpa musibah. Kalau pakcik lepaskan saya boleh bantu selesaikan masalah ini. Budak celaka. Berani sumpah serana aku nak mati. Pakcik ada anak perempuan yang sebaya dengan saya kan? Dia dilanggar kereta sampai patah kaki. Ini semua kerana perbuatan pakcik yang jahat melampau. Dia kini telah dilarikan oleh musuh pakcik. Kalau pakcik tak berubah fikiran sekarang, dia akan mati. Abang sulung, sampai perkara ini pun dia tahu. Betulkah dia ni budak ajaib? Kau betul-betul percaya. Aku rasa dia ni cuma belajar cara menipu daripada mana-mana penipu jalanan. Betul tuh, budak perempuan kecil macam ni. Apa yang dia tahu? Siapa pula nih? Sis, hello. Ayah tolong saya, ada orang jahat nak pukul saya sampai mati. Anakku. Kepung tempat ini. Sesiapa sahaja yang mencederakan Singer, jangan lepaskan sesiapapun. Baik. Makcik, akhirnya kamu berdua datang jemput saya balik rumah. Singa, mereka tak buat apa pada kamu kan? Tak ada. Kecederaan di muka kamu tuh, mereka yang pukul ke? Memang tak berani. Dasar berandal, beraninya buat kamu macam nih. Makcik akan balas dendam bagi pihak kamu. Nyonya besar, ampunkan kami tahu kami silap, walaupun kamu tak datang cari Dewi kecil nih. Kami tetap akan hantar dia balik rumah dengan selamat. Apa maksud kau? Oh, sebenarnya adalah begini. Dewi kecil nih kira anak saya dalam bahaya. Dan dia tolong selamatkan anak saya. Saya ni tak sedar siapa dia. Tetapi saya telah tangkap dia. Patut sangat saya mati. Tapi sekarang saya dah mengaku Dewi kecil nih sebagai bos besar saya. Mulai hari ini saya hanya dengar cakap dia. Aduh, hari ini saya memang buat silap besar. Pakcik, selepas ini mereka bertiga adalah budak suruhan saya. Mereka mesti mengikut semua arahan saya, Pakcik. Saya hebat kan? Hahaha, Singa memang hebat. Hebat sangat. Siapa dia yang suruh kamu culik Singer? Saya pun tak tahu siapa dia. Tak nak cakap benda betul ya. Saya ada banyak cara. Jalan. Bawa dia, potong lidah 3 orang nih, ikat tangan mereka, dan gantung mereka di atas pokok biar mereka rasa betul bagaimana rasanya dimakan hidup oleh burung. Jangan, kami betul tak tahu siapa yang upah kami untuk culik dewa kecil. 2 orang tuh pakai topeng dan topi, tak nampak muka.
Oh, mereka kata, kalau saya uruskan dewa kecil dan cik adik tuh, mereka akan bagi saya Rm 3,25 juta. Lepaskan saya. Awak panggil dua orang tu datang sini. Cakap saya dan makcik dah selesai diuruskan. Suruh mereka datang bayar. Singer memang bijak, buat macam yang Singer cakap. Saya telepon sekarang. Hello, orang tuh saya dah uruskan. Cepat datang kutip mayat. Mereka kata, 10 menit sampai. Abang Dao, kami dah balik. Cepatlah. Cepat angkut keluar dua mayat tu. Bawa dia. Tangkap dua orang ni yang cuba nak cederakan Cing Cing dan Singer. Tangkap mereka. Ye Ming Xuan, Jiang Yan. Makcik, rupanya kamu berdua yang cuba mencederakan saya dan makcik. Kamu memang keterlaluan. Memang kamu berdua. Singer sudah meninggalkan keluarga Ye. Kamu masih lagi terhadap dia. Nak hapuskan dia sama sekali. Tuan Si, saya tidak paham apa yang Tuan katakan. Singer ialah anak saudara perempuan saya. Mana mungkin saya tergamak mencederakannya. Saya cuma bawa dia balik untuk beramah mesra. Beramah mesra? Betul. Kami sangat sayangkan Singer. Mana mungkin kami mencederakannya. Bukan begitu Tuan Si. Mesti ada salah faham dalam hal ini. Kalau Tuan sudi, lepaskanlah kami. Boleh tak? Salah paham? Barat cakap bohong sahaya. Kamu patut bersyukur. Singer tidak apa hari ini. Kalau tidak, saya tanam kamu sekeluarga. Tak perlu buang masa bercakap dengan mereka. Patahkan kaki Ye Ming Xuan, dia dan 3 orang penculik itu. Hantar semuanya ke balai polis. Tentang Jiang Yan pula, saya tengok muka dia ni agak cantik. Kalau begitu, rosakkan sahaja. Kenapa kamu buat saya macam ni? Semua ini disebabkan pembawa malang ni. Dia yang buat saya hilang tempat tinggal dan musnahkan keluarga saya. Saya nak bunuh dia. Apa salah saya? Keluarga Si, kamu akan menerima balasan. Diam, kamu berdua dah buat macam-macam perkara yang tak bermoral, masih berani memaki orang saya. Tutup mulut dia. Bawa ke tepi. Saya akan pastikan kita mati bersama-sama. Makcik! Singer. Buat laporan polis. Saya nak dia merengkok dalam penjara seumur hidup. Singer, awak mesti bertahan. Jangan sampai apa berlaku. Kita akan sampai ke hospital sekejap lagi. Saya tak apa-apa. Saya cuma agak penat. Awak jangan hantar saya ke hospital. Saya balik rumah tidur sekejap. Nanti okeylah. Baik, Singer tak mahu ke hospital. Kalau macam tu Pak Cik bawa kamu balik. Biar bapa saudara kedua kamu yang rawat. Take bowl, banyaknya darah. Semasa saya selamatkan isteri bapa saudara sulung tadi, tenaga saya banyak hilang. Pergi hospital pun tak guna. Makcik, saya tak apa-apa. Singa Makcik minta Mei. Makcik selalu pukul dan marah kamu. Tapi kamu tetap selamatkan Makcik. Maafkan saya. Makcik ialah keluarga Singer. Keluarga sepatutnya saling menyayangi dan membantu antara satu sama lain. Singa, loket jet ini, dulu separuh milik ibu kamu, separuh milik saya. Sekarang saya nak berikannya kepada kamu. Makcik betul rela nak berikan secara sukarela kepada saya? Dulu kamu beri saya rantai tangan, saya beri kamu loket jet. Memang sesuai. Loket jet akhirnya cukup. Selepas jumpa 3 benda yang disebut oleh Cikgu, saya boleh bawa ibu pulang. Ibu mesti tunggu Singer datang selamatkan ibu. Singer, ini ubat istimewa yang dibuat oleh Pak Cik kamu. Badan kamu lemah sekarang. Makanlah ini. Kamu akan segera sembuh. Singer, Makcik tahu ubat ini pahit. Kamu tentu tak nak makan. Tetapi kalau kamu dengar cakap, Makcik janji nak belikan kamu banyak gaun yang cantik. Macam mana? Nah. Makcik, janganlah risau. Singer tak takut pahit. Saya akan makan ubat dengan baik selepas ini. Pasti tak akan buat Pak Cik dan Makcik susah hati. Selepas ini, Pak Cik dan Makcik, janganlah buat saya risau pula. Jangan bergaduh lagi. Terutamanya Pak Cik yang sulung. Makcik ialah isteri Pak Cik. Pak Cik kenalah lebih bertolak ansur dengannya. Baiklah, Pak Cik janji dengan kamu. Selepas ini, takkan gaduh lagi dengan Makcik kamu. Sudah, Pak Cik dan Makcik, pergilah berehat dulu. Saya nak tidur. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Singa.
Singer memang hebat, bukan sahaja berjaya damaikan pertelingkahan Pak Cik dan Mak Cik, malah disayangi pula oleh Mak Cik. Mama, saya sangat gembira sekarang. Kalau saya dapat cari Mama semula, saya akan jadi lebih bahagia. Tahniah, Singer kecil berjaya dapatkan loket Jet itu. Cikgu, Mama saya dah pergi lagi. Cikgu, saya dah dapat loket Jet itu. Boleh tak cikgu beritahu saya, apakah 3 benda yang lain itu? Singer, jangan tergesa-gesa. Kamu perlu mencari satu persatu. Guru akan beritahu kamu sekarang barang kedua itu. Singer, lihatlah. Ini ialah gelang bertuah kamu. Semasa kamu jatuh ke dunia manusia dahulu, gelang ini tertinggal dan dijumpai orang lain. Guru mahu kamu cari gelang ini, dan gabungkan dengan loket Jet ini, untuk menghasilkan satu ubat dewa serbaguna, untuk menyelamatkan ibu kamu. Guru, di manakah gelang itu sekarang? Ada di tangan anak saudara Mak Cik kamu. Untuk mendapatkannya, mungkin agak susah. Asalkan saya dapat selamatkan ibu, tidak kira betapa sukarnya itu, saya tidak akan berputus asa. Di manakah anak saudara Mak Cik itu? Sekolah. Sekolah. Singer, kamu benar. Benar sudah pikirkan hal ini. Mahu pergi ke sekolah. Saya sudah besar begini, tetapi belum pernah pergi sekolah lagi. Selalu dikurung di rumah oleh Pak Cik dan Mak Cik buat kerja rumah. Jadi saya sangat mahu ke sekolah. Saya sangka saya sudah cukup kejam, tetapi keluarga Ye lebih kejam daripada saya. Singer, Mak Cik bawa kamu pergi sekolah. Singer, ini beg sekolah yang dibeli oleh ibumu sebelum kamu dilahirkan. Katanya dia akan memberikannya kepada anaknya. Sekarang kamu akan mula bersekolah. Pak Cik berikannya kepada kamu. Beg sekolah yang dibelikan oleh ibu saya pasti akan menjaganya dengan baik. Saya mesti cari anak saudara Mak Cik di sekolah. Ambil balik rantai tangan yang guru cakap tu untuk selamatkan ibu. Saya helang. Murid-murid balik ke tempat duduk masing-masing. Murid, hari ini ada seorang murid baharu datang ke kelas kita. Kamu perkenalkan diri kamu kepada semua. Hai semua, nama saya Ye Singer. Selepas ini kita akan jadi rakan sekelas. Saya harap dapat berkawan baik dengan semua. Nampak sangat macam budak kampung. Siapa nak jadi kawan baik kamu? Ibu saya tak bagi saya berkawan dengan budak miskin. Hahaha. Ye Singer, kamu cari satu tempat duduk dan duduklah. Kenapa? Jangan duduk di sini. Saya tak mahu duduk sebangku dengan orang miskin macam kamu. Rantai tangan yang boleh selamatkan ibu, rupanya dia ni anak saudara Mak Cik itu. Kawan, ambillah gula. Gula ni, bagi saya duduk di sini ya. Gula yang budak jakun macam kau bagi. Aku tak nak makan. Kalau kau berani duduk dekat aku, siaplah kau kena belasah. Kenapa awak tak bagi saya duduk? Kerusi ni bukan awak yang punya pun. Sebab kau tak layak. Nak bagi kau duduk juga. Duduklah. Pulangkan beg sekolah saya. Ini mak saya yang belikan. Jangan pijak. Sakitnya. Hahaha. Tangan si budak jakun tuh udah bengkak kena pijak. Lele memang hebat. Lepaskan. Jangan conteng beg sekolah saya. Ini mak saya yang belikan. Ini mak saya yang belikan. Hahaha. Lele, apa dah jadi? Kamu oke tak? Ye Singer, kenapa kamu baru datang dah bully kawan? Cikgu rasa kamu ni memang perlu diajar. Cikgu, dia yang mulakan bully saya dulu. Cikgu tak marah dia, tapi marah saya. Cikgu berat sebelah. Kamu masih hendak membela diri lagi? Ikut cikgu ke pejabat. Cikgu akan panggil ibu bapa kamu datang. Cikgu tak boleh ajar budak macam kamu. Cikgu, saya pun nak telepon mak saya. Suruh mak saya ajar Ye Singer secukupnya. Pengetua, Ye Singer ni nakal sangat. Baru datang sekolah dah buat hal. Tadi dia pukul Jiang Lele sampai menangis. Cikgu kenapa bohong?
Jelas-jelas Jiang Lele tak bagi saya duduk di sebelahnya. Dia ajak pula kawan-kawan lain rampas beg sekolah saya. Bukan salah saya. Siapa budak tak guna yang cari pasal, berani bully anak saya? Mama, orang kampung inilah yang pukul saya. Mama mesti denda dia habis-habisan. Puan Jiang, jangan marah dulu. Saya memang nak suruh pengetua. Buang Ye Singer nih. Ye Singer, nama dia nih. Macam pernah dengar pula. Oh, saya dah ingat. Makcik kamu tuh makcik lele kami. Kaulah betina tak guna, yang dah aniaya lele kami. Sampai makcik dan pakcik masuk penjara. Kenapa? Tak cukup ke aniaya keluarga Ye, nak aniaya anak saya pula. Betina tak guna. Puan Jiang, marah tetap marah. Janganlah pukul budak. Saya boleh tak pukul dia. Tapi dia dah bully anak saya, macam mana nak selesaikan perkara nih? Sekarang saya nak kamu, segera buang betina nih, dari sekolah. Bukan salah saya, kenapa saya kena berhenti sekolah? Mama, orang kampung nih sombong pula. Menarik juga, saya ada ide bernas. Baguslah anak mama, kamu nak main macam mana? Sekolah kita kan ada pertandingan melukis. Suruh orang kampung tuh masuk. Nanti bila dia kalah, suruh dia keluar dari sekolah nih. Baiklah, ikut sahaja kemahuan kamu. Dasar tak guna, kau berani tak lawan aku. Nanti kalau kau kalah, kau kena minta maaf melutut dan berambus dari sekolah nih. Bukan salah saya, kenapa pula saya perlu berhenti sekolah? Sebab emak aku, kau tak akan mampu lawan. Sekarang nih kau dah takut ke? Aku yang paling hebat melukis dalam kelas nih. Budak kampung. Kalau kau mengaku kalah sekarang, kau kena minta maaf melutut, kemudian berambus dari sekolah nih. Lawanlah. Tapi saya ada satu syarat, kalau saya menang. Awak mesti bagi gelang tu pada saya. Berani? Memang patutlah kau nih macam budak liar. Tak ada ayah, tak ada mak nak jaga sejak kecil. Gelang buruk yang dikutip masih disukai. Anak, setuju sajalah. Boleh. Lagipun dia takkan boleh menang lawan kamu. Demi gelang itu, saya mesti menang. Kami mengalu, alukan semua ibu bapa untuk hadir ke pertandingan melukis tahunan sekolah ini. Peserta kumpulan pertama, Ye Singer, Jiang Lele, sila mulakan hasil karya Anda. Budak kampung, aku pasti akan pastikan kau kalah terus. Belum tentu siapa yang kalah antara kita berdua, tapi biar saya cakap dulu. Kalau saya menang, awak kena bagi gelang tu pada saya. Tak boleh mungkir janji. Nak dapatkan gelang ni ketak, tengoklah kebolehan kau. Kenapa pen ni rosak pula? Rosak lagi. Dasar kampung, pen ni rosak. Mari kita lihat bagaimana kau boleh kalahkan aku. Saya dah lama suruh orang rosakkan berus lukisan Ye Singer. Dia nak kalahkan lele kita. Jangan haraplah. Kenapa Singer tak melukis? Adakah dia tidak pernah belajar melukis, tak tahu melukis? Singer boleh lukis jampi, sekadar skeping lukisan. Itu bukan masalah baginya. Coba tengok apa yang budak kecil tuh buat. Masa pertandingan tinggal 3 menit sahaja lagi. Sila kedua. 2 murid mempamerkan lukisan masing-masing. Sila ibu bapa mengundi. Siapa yang dapat undian terbanyak akan menang. Ye Singer, saya dah siap melukis. Awak baru nak mula. Awak pasti akan kalah. Hahaha, tunggu nak cium lutut saya minta maaf. Lepas tu, keluar dari sekolah nih. Baki masa tinggal 2 menit. Jika pelajar Ye Singer masih tidak dapat menyiapkan lukisan, dia akan dikira menarik diri secara otomatis dari pertandingan itu. Singer, buat yang terbaik. Pakcik dan Makcik ada di sini melihat kamu. Kamu yang terbaik. Teruskan. Cingking, suara awak terlalu kuat. Alahai abang, saya cuma risau Singer kalah dalam pertandingan ini. Budak tuh memang degil betul. Pertandingan ini bukannya penting sangat pun. Kalau kalah, kalah sajalah. Kenapa dia bersungguh? Sungguh sangat. Disebabkan pertandingan yang tak penting, dia sampai buat diri sendiri berpeluh-peluh. Saya rasa otak budak ini memang ada masalah. Bagi Singer, pertandingan ini sangat penting. Untuk bersatu semula dengan Mama secepat yang mungkin, saya mesti teruskan. Pelajar Ye Singer, tinggal 10 saat sahaja lagi. Kalau awak tak dapat siapkan, awak akan kalah kepada pelajar Jiang Lele. Ye Singer, tinggal 5 saat lagi sebelum tamat masa.
Biar semua orang tolong kira untuk awak. 5, 4, 3, 2, 1. Masa tamat, Ye Singer, awak kalah. Tunggu masa untuk berambus dari sekolah ini. Siapa kata saya kalah? Saya sudah siap lukis. Para pakcik dan makcik sekalian, para guru sekalian, sila lihat. Benda apa nih? Ini boleh masuk pertandingan ke? Memang betul ini permainan budak-budak. Anak kami, Singer, mengamalkan gaya bebas. Kalau kamu tak faham, jangan cakap yang bukan. Betul memalukan. Benda apa nih? Ye Singer, hanya dalam beberapa menit. Macam mana kamu boleh siapkan satu lukisan? Main percik dakwat saja. Nak berlagak ya? Jiang Lele, ramai orang di sini. Nampak dengan mata sendiri saya siapkan lukisan ini. Apapun juga, kamu ingat saja pertaruhan kita. Harap kamu terima kekalahan dengan hati terbuka dan berikan gelang itu kepada saya. Budak tak guna. Kamu baru siapkan lukisan, tapi kamu belum menang. Kita perlu tunggu undian daripada hadirin, baru boleh tentukan siapa yang menang atau kalah. Baiklah, seterusnya, sila minta adik Ye Singer dan adik Jiang Lele pamerkan hasil lukisan kamu kepada semua orang dan minta mereka mengundi. Dengan lukisan yang macam ni, anak saya pasti menang. Tunggu, Ye Singer, kamu nak mengaku kalah ke? ada satu perkara lagi yang saya perlu buat. Makcik, saya dahaga, ada air tak? Iya, Singer, mari sini sekarang. Minum air nih. Ye Singer, budak kecil macam kamu, kalau dah kalah, kalahlah. Kenapa? Nak rosakan karya nih? Lukisan dah hodoh, nak sembur air pula. Ya ampun, dengan semburan air aja boleh buat lukisan jadi macam nih. Memang ajaib. Betul, sungguh menakjubkan. Para ibu bapak dijemput untuk mengundi. Pengundian tamat. Jiang Lele telah memperoleh 44 undi. 44 undi. Anakku, sejak pertandingan melukis diadakan, ini markah tertinggi. Kita pasti menang. Ye Singer, aku dah tahu kau akan kalah dengan aku. Cepat tunduk 3 kali pada aku. Lepas tu keluar dari sekolah nih. Jangan gelisah, undi saya belum keluar lagi, kakak. Berapa undi yang saya dapat? Kamu memperoleh 52 undi. 8 undi lebih tinggi daripada Jiang Lele. Tahniah Ye Singer, kerana memenangi juara pertandingan melukis kali ini. Jiang Lele, kamu dah kalah. Sekarang, boleh pulangkan gelang tu pada saya kan? Kau ni dasar tak sedar diri. Macam mana lukisan kau boleh lebih baik daripada aku? Macam mana nih boleh berlaku? Macam mana boleh jadi macam nih? Ini mesti menipu kan? Pada mulanya, lukisan itu bukan begini. Pada pandangan saya, kamu berdua yang kalah. Jiang Lele, kamu dah kalah. Mak, saya benci Ye Singer. Semuanya sebab dia. Sebab itulah saya kalah dalam pertandingan. Baik, Ma akan dapatkan keadilan untuk kamu. Dasar perempuan tak guna. Apa hak kamu rampas gelaran juara anak saya? Berhenti. Ini pertandingan budak. Kamu orang dewasa nak campur tangan. Tak malu ke? Dasar tak sedar diri. Berani zentuk Singer? Kamu memang cari nahas. Budak pembawa malang nih, sebelum dia datang sekolah, anak saya sentiasa juara. Lukisannya tadi jelas hanya tompokan dakwat. Kenapa sekarang dah jadi macam nih? Perkara ini mesti ada penipuan. Saya rasa kita punya Singer memang hebat. Lukis biasa pun boleh jadi juara. Mana setaraf dengan anak lelaki awak? Ye Singer masih muda lagi, mampu melukis lukisan macam nih. Kamu semua tak rasa pelik ke? Apa yang peliknya? Kami sendiri nampak budak nih, melukis dari awal sampai habis. Saya rasa kamu nih, cuma cemburu sebab dia lebih hebat daripada anak kamu. Sengaja cari pasal dengan dia. Kalau dia hebat sangat, kenapa dari awal tak melukis? Sebab ada orang sengaja rosakkan brus lukisan saya. Saya tak boleh guna brus lukisan tu, jadi terpaksa guna brus kaligrafi itu. Ada juga orang yang busuk hati macam ni, sampai budak pun nak dikira. Jadi, siapa sebenarnya yang rosakkan berus lukisan Singer? Apa yang awak pandang saya, bukan saya? Kalau bukan makcik, kita kena periksa CCTV lah. Untuk perkara kecil macam ni, tak berbaloi nak periksa CCTV. Ye Singer, awak dah jadi juara. Kenapa masih nak berkira sangat? Apa maksudnya Ye Singer berkira sangat? Jelas perempuan nih, yang asyik nak cari pasal. Ya, memang saya cari pasal. Nak buat apa? Kalian semua nih sampah. Saya isytiharkan sekarang. Kemenangan Ye Singer tidak sah. Kenapa? Saya dan Jiang Lele dah buat taruhan. Makcik ni mungkin janji tak nak bagi saya gelang Jiang Lele ke? Singer, taruhan apa? Dia bertaruh dengan anak saya. Kalau dia menang, anak saya akan bagi gelang tu kepadanya. Kalau dia kalah,
dia mesti berambus dari sekolah nih serta merta. Sekarang walaupun awak menang, awak tetap kena berambus dari sekolah nih. Ye Singer, awak memang bodoh. Dari awal lagi saya memang tak bercadang. Nak bagi awak gelang tuh. Memanglah awak menang. Tapi saya tetap tak akan bagi gelang tuh. Ye Singer, awak ingat senang kena ambil barang anak saya sesuka hati? Tak sedar diri sampah jenis apa? Kau perempuan jalang. Berani kau pukul aku. Kau tahu tak aku nih siapa? Aku tak peduli kau siapa. Aku beritahu kau. Kalau kau berani maki Singer lagi, aku akan pastikan kau takkan lihat hari esok. Makcik memang hebat. Makcik Ye Singer, betul. Kamu tahu tak, orang yang kamu pukul tadi, ialah istri kepada pengurus besar kumpulan Sishi. Seluruh sekolah ini milik keluarga Si. Pengurus besar Jiang, ialah penanggung jawab sekolah kita. Cepatlah, minta maaf kepada puan kita. Oh, istri pengurus besar Jiang rupanya. Nampaknya perkara nih, tak susah pun nak diselesaikan. Kamu kenal suami saya kan? Memandangkan kamu kenal suami saya, kamu patut tahu, keluarga kami bukan calang. Kamu semua sampah. Sekarang bawa Ye Singer, melutut dan minta maaf pada saya. Mungkin saya boleh berlembut hati dan maafkan kamu. Melutut pada kau layak ke? Kami tak suruh pun kau sujud dan minta maaf pada Singer kami. Itu dah kira kami beri muka sangat. Kamu semua sampah, nak suruh saya melutut dan minta maaf? Hari ini saya akan pastikan, kamu merangkak keluar dari sini. Hei Abang, ada orang bully. Saya dan anak, cepatlah datang. Apa? Sayang tunggu kejap, saya dah sampai di pintu sekolah. Kamu semua sampah dah tamat riwayat. Siapa yang cari nahas sangat berani sentuh istri dan anak saya? Tak tahu apa? Apa nih, Ke? Abang, akhirnya abang datang juga. Mereka semua nih hampir membuli saya dan anak kita sampai mati. Abang kena bela kami. Jangan risau, selagi saya masih ada, saya takkan benarkan sesiapapun membuli kamu dan anak. Siapa yang bully istri dan anak saya? Keluar sekarang. Hari ini, saya takkan lepaskan kamu semua. Tadi kami suruh kamu minta maaf, tapi kamu yang tak nak dengar. Sekarang kamu sekeluarga, bersedialah. Tuan Tu, coba cakap sekali lagi. Awak nak koyakan kulit siapa? Presiden Z. Sudah tentu kami nak koyakan kulit, kumpulan sampah nih. Terutamanya, si Ye Singer yang tak berguna nih. Awak dah. Abang, kenapa abang pukul saya? Sepatutnya mereka semua yang kena pukul. Kumpulan orang celaka yang nih. Saya kata diam. Awak tahu tak siapa mereka nih? Bukan ke mereka nih. Ye Singer punya pacik dan macik. Hanya sekumpulan orang miskin. Abang kena bela saya. Awak nih bodoh betul. Mereka nih orang terkaya. 4 tuan muda dari keluarga Si. Ini pula tuan muda yang paling tua keluarga Si. Dan juga pengerusi kumpulan Sishi. Dia adalah bos saya. Yang di sebelah nih, istri pengerusi. Dia adalah bos saya. Presiden Zizi. Tak sangka pula Bapak Saudara Ye Singer ialah presidensi. Kita sudah menyinggung perasaan orang besar yang hebat ini. Pasti kita tak boleh teruskan di sekolah ini. Jiang Yong, istri kamu menggunakan pangkatnya sebagai istri pengurus besar kumpulan Sishi, membuli anak saudara saya di sekolah. Dia tak hiraukan peraturan sekolah dan mengganggu peraturan pertandingan pelajar. Saya rasa kamu sebagai pengurus besar tak perlu teruskan jawatan lagi. Arahkan mulai hari ini mana syarikat di Beijing yang berani mengambil pasangan Jiang Yong bekerja. Mereka akan dianggap menentang keluarga Si. Presiden Z. Presidensi. Saya wakil istri saya memohon maaf kepada anak saudara tuan. Tolonglah, presidensi. Janganlah sekat laluan rezeki saya. Saya ada orang tua dan anak. Anak yang perlu disara. Saya tak boleh hilang kerja. Presidensi, semua ini salah saya seorang. Ia tidak ada mengena dengan suami saya. Saya merayu kepada Tuan. Tolonglah bagi suami saya peluang untuk terus hidup. Orang yang dibuli oleh kamu ialah Singer. Keputusan sama ada mahu memaafkan kamu sekeluarga atau tidak ditentukan oleh Singer. Kamu pergi merayu kepada Singer. Singer, tolonglah. Kamu merayu pada Pacik. Pacik kamu, boleh tak? Kamu mahukan gelang itu kan? Makcik akan berikan pada kamu. Asalkan kamu boleh maafkan Makcik. Apa sahaja Makcik akan buat. Kalau dia berikan saya gelang itu, saya akan semakin dekat untuk menyelamatkan ibu. Patutkah saya setuju atau tidak? Singer, kalau kamu takut Makcik mungkir janji, Makcik pakaikan pada kamu sekarang juga. Saya merayu. Singer, lepaskan Makcik kali ini. Boleh tak? Saya dibuli, itu bukan masalah besar. Yang penting ialah menyelamatkan ibu. Biarkan mereka pergi.
Anggap sahaja ini sebagai doa untuk ibu. Saya terima gelang ini, walaupun saya tidak akan memaafkan kamu, dan saya tidak mahu kamu bekerja di syarikat bapa saudara saya, tetapi saya tidak akan menghalang kamu untuk mencari kerja di tempat lain. Kamu berdua perlu jadi orang yang lebih baik selepas ini. Betulkah? Terima kasih, terima kasih. Kami pasti akan berubah. Kamu berdua tak perlu datang lagi esok. Hai, Singer kita memang baik hati. Siapa kata tidak? Kalau bukan Singer yang suruh lepaskan mereka. Saya betul nak belasah mereka. Aduh, ganas sungguh. Dalam hidup nih, kenalah berlembut sikit. Belajarlah daripada Singer kita ya. Saya dah dapat gelang itu. Saya boleh bawa ibu balik dengan segera. Awak nak kemana, Singer? Apa maksud yang Singer sampaikan tadi? Adakah dia tahu sesuatu? Tak jelas, macam ada kena-mengena dengan adik. Entahlah, bila agaknya kita dapat jumpa adik. Saya mesti cepat balik rumah tanya cikgu. Apa benda ketiga yang boleh selamatkan ibu? Cikgu, kenapa cikgu ada di sini? Tak takut ke kalau Pak Cik saya nampak cikgu? Cikgu sepatutnya tunggu saya di rumah. Jangan risau, selain kamu tiada siapa yang boleh nampak saya. Saya datang untuk beritahu kamu, di mana terletaknya benda ketiga yang boleh menyelamatkan ibumu. Apa dia? Cikgu, cepatlah beritahu saya. Ia adalah kunci bilik rahasia. Ibumu kini dikurung di dalam bilik rahasia. Kamu perlu cari kuncinya, baru boleh bawa dia keluar. Jadi, di mana kunci itu? Di tangan cinta pertama Pak Cik sulung kamu. Namun kali ini, tidak perlu dia berikan dengan rela hati, asalkan kamu dapat ambilnya. Sebarang cara pun boleh digunakan. Baik. Singer, lari perlahan sikit, jangan jatuh pula. Mari sini Singer, jom. Singer mesti penat selepas pertandingan hari ini. Pak Cik bawakan kamu pergi makan sedap. Sedap nak? Nak. Jom. Pak Cik Sulung, boleh tak saya tanya satu soalan? Ya, tanyalah. Pak Cik tahu nama cinta pertama Pak Cik. Pak Cik tahu di mana dia sekarang? Baiklah si Chen. Dah kahwin bertahun-tahun, saya langsung tak tahu awak ada kekasih pertama. Cing. Aduh. Dengar dulu saya jelaskan. Habislah. Mak Cik janganlah marah. Pak Cik Sulung mesti tak sengaja nak rahsiakannya daripada Mak Cik. Okeylah. Bila tengok abang dengan kakak ipar macam ni, tiba rasa duduk seorang pun okey juga. Nasib baik saya tak ada isteri. Pak Cik kedua, umur 30 tahun tak ada isteri. Bukanlah perkara yang patut dibanggakan tahu. Aduh, Singer, jangan cakap pasal ni dulu Pak Cik. Pak Cik nak belanja kamu makan sedap, nak tak? Nak. Jom, pergi makan sedap. Jalan. Cing. Jangan sentuh saya. Pergilah cari kekasih pertama awak tuh. Tunggu sekejap. Si Chen saya dah balik negara nih, jomlah kita jumpa. Chen Kian, kita dah putus 10 tahun yang lalu. Jangan telepon saya lagi selepas nih. Saya tahu adik awak ada kat mana. Apa awak cakap? Chen Kian, saya dah cari Nian bertahun. Tahun tapi tak jumpa. Macam mana pula awak boleh tahu Nian ada di mana? Nak percaya ke tidak, terpulang pada awak. Saya akan hantar alamat kepada awak. Datang atau tidak untuk jumpa saya, awak tentukanlah. Tapi kalau awak tak datang, tentang hal adik perempuan awak, saya takkan kata sepatah pun. Awak! Singer, boleh tak kamu balik rumah dulu dengan Mak Cik? Pak Cik ada urusan sikit nak diselesaikan. Baiklah. Takkan nak pergi cari cinta pertama awak lagi? Tidak, saya akan balik sekejap lagi. Pak Cik Sulung nampak tergesa. Gesa sangat. Mungkinkah ada sesuatu yang berlaku? Tak boleh jadi. Saya kena lindungi Pak Cik. Biar betul Pak Cik Sulung. Pak Cik bukan jenis orang yang tak setia. Takkan nak curang pula. Tak boleh. Saya kena perhatikan dia untuk Mak Cik Sulung. Zishan, lama tak jumpa. Saya rindu sangat dekat awak. Awak pula rindu saya tak? Chen Kian, jaga batas sikit. Kita dah putus 10 tahun lalu. 10 tahun lalu saya tak setuju pun kita putus. Lagipun, kalau dah putus sekalipun, boleh je berbalik semula. Kedatangan saya kali ini, memang nak ajak awak rujuk balik. Lagipun, awak sudi datang jumpa saya, takkanlah tak ada apa? Apa perasaan pada saya? Saya datang jumpa awak nih. Nak tahu mana keberadaan adik perempuan saya. Jangan gopoh. Teman saya makan dulu, baru kita bincang pasal adik awak. Jom. Makan tak payah. Sekejap lagi, saya kena balik temankan istri saya. Cepat bagi tahu saya, mana adik saya.
Bapa saudara sulung tak curang pun saya dah agak dah. Bapa saudara sulung ni memang menyayangi isteri bapa saudara sulung sepenuh hati. Apa awak cakap? Awak dah kahwin? Zichen, macam mana awak boleh kahwin dengan perempuan lain? Awak mesti ceraikan perempuan yang dekat rumah tuh, lepas tu awak kahwinlah dengan saya. Kalau tak, jangan harap awak dapat tahu keberadaan adik awak. Tak nak bagi tahu ya. Saya cari sendiri, saya pergi dulu. Zichen, saya takkan mengalah dengan awak. Dah lewat macam ini. Kenapa budak ini masih belum balik lagi ya? Saya dah lama balik. Kenapa bapa saudara sulung masih belum balik? Dia takkan ditarik pergi oleh makcik itu lagi kan? Mak, janganlah risau sangat. Mungkin dia ada hal sikit lah. Jom kita makan dulu. Singa, lapar kan? Makcik bawa kamu pergi makan yang sedap-sedap. King, jangan marah ya. Tunggu sebentar, bila budak ini balik. Ma akan ajar dia cukup. Berani-beraninya tak balik ke rumah? Sungguh, tak ada adab langsung. Makcik, tiba saya tak rasa nak makan nasi. Hari ini kita makan hotpot lah. Saya pergi siapkan bahan-bahan. Hotpot dah siap. Sepat ikut Singa pergi ke ruang makan. Baik, jom. Kita pergi. Saya dah balik. Kenapa korang? Pandang saya macam itu? Bapa saudara sulung, awak balik pada masa yang tepat. Singer sengaja siapkan hotpot untuk awak. Cepatlah datang. Betul ke? Jomlah. Ini. Singa. Kenapa semua sayur daun hijau sahaja? Bukankah kamu tak suka makan sayur? Betul tuh, Singer. Bukankah kamu suka makan daging? Ini semua untuk bapa saudara sulung makan. Semuanya. Singer, kamu kata ini untuk abang sulung makan? Semua warna hijau? Kenapa? Rumah kita nih, ada orang kena curang ke? Hai abang sulung, kamu balik pada waktu macam ini. Takkanlah kamu. Kau balik waktu makam nih. Jangan. Kak Long, Abang Long, dah curang dengan kau ke? Apa yang kau merepek nih? Saya paham. Adakah Singer betul coba beritahu saya yang awak cari perempuan lain di luar? Mengapa cakap bukan? Tak masuk akal, si Chen. Sebelum ini awak tak pernah balik selewat ini. Apa dah jadi hari ini? Hari ini, awak jelaskan betul-betul. Kepada Ching Ching. Mak, bukan macam yang Mak fikirkan. Saya dah faham. Awak pergi jumpa kekasih pertama awak, kan? Ya, saya memang jumpa dia, tapi kami... Dahlah, saya tak nak dengar awak beri alasan lagi. Lelaki curang, semua ada cerita tersendiri. Saya tak nak dengar penjelasan awak. Pergilah cari kekasih pertama awak tuh. Kak Long. Tunggu dulu, Kak Long. Rupanya makcik tadi ialah kekasih pertama Pak Cik Long. Guru cakap kalau nak selamatkan mak, saya kena dapatkan kunci bilik rahsia yang makcik tu pegang. Saya kena cari Pak Cik Long dan tanya dia baik-baik. Cing. Saya dengan Chen Qian betul tak ada apa. Dia tiba telepon saya dan cakap. Dia tahu di mana adik kecil berada. Suruh saya pergi jumpa dia. Kalau saya tak pergi, dia takkan beritahu. Zichen, sudah tentu saya tahu awak takkan curang. Punca utama saya marah adalah sebab awak ada bekas kekasih, tapi awak tak pernah cerita pada saya pun. Cing. Sebab saya rasa dia tak penting sangat. Rupanya Pak Cik bersalah cari mak saya sebab tu dia pergi jumpa Mak Cik Chen tu. Saya dah salah faham pasal dia. Sebab tu saya tak beritahu awak. Janganlah marah lagi ya. Singer tengah tengok awak kat depan pintu, tak malu betul. Pak Cik, Mak Cik, janganlah pedulikan saya. Anggap saja saya tak wujud. Mari Singer. Singer, kenapa awak tiba naik atas nih? Pak Cik, saya datang nak minta maaf. Saya nampak Pak Cik dengan Mak Cik Chen tu berjumpa. Saya ingat Pak Cik buat sesuatu yang tak baik pada Mak Cik. Sebab tu saya sengaja suruh Pak Cik makan sayur hijau tu. Singer, cak perlu minta maaf. Pak Cik gembira sebab Singer tahu nak lindungi Mak Cik. Terima kasih Pak Cik, tak marah Singer. Oh ya Pak Cik besar, saya tahu di mana mak saya. Boleh tak kita pergi cari mak sama-sama? Apa? Awak tahu dia di mana? Apa? Awak tahu di mana? Mak, dia
dia dikunci dalam bilik rahsia. Kunci ada di tangan Mak Cik Chen itu. Kita mesti dapatkan kuncinya, barulah kita boleh selamatkan Mak. Adik kecil, kenapa dia dikurung dalam bilik rahasia? Kenapa pula Chen Qianqian ada kuncinya? Adik kecil hilang tanpa sebab selama bertahun-tahun. Kalau kita boleh cari dia, alangkah bagusnya. Mesti ada kaitan dengan ini. Mungkin ia berkaitan dengan kehilangan Nian-Nian dan Chen Qianqian juga. Si Chen, jangan. Jangan, ini semua adalah rancangan jahat Chen Qianqian. Mak Cik pandai betul. Chen Qianqian. Angkatlah. Jangan sampai buat dia marah. Cakap baik-baik. Si Chen, lusa hari lahir saya. Kalau awak masih nak tahu di mana adik awak berada, datanglah ke parti hari lahir saya. Saya tahu, saya akan datang. Lusa ya, Vakten Singer. Temankan saya sekali. Awak bawa Singer seorang saja, jangan bawa saya sekali. Nanti dia marah pula. Lagi susah awak nak dapatkan kunci bilik rahasia itu. Tak apa Mak Cik. Asalkan kita dapat masuk rumah Mak Cik Chen. Urusan seterusnya serahkan pada saya. Pak Cik, Mak Cik ikut saja rancangan saya. Baik. Qian, bukan awak kata yang cinta pertama awak pun akan datang. Kenapa belum sampai lagi? Saya betul ingin tahu. Lelaki yang bercinta dengan orang sesempurna awak macam mana rupanya? Takkan tak tahu? Qian kan anak perempuan keluarga Chen. Lagipun cita rasa dia sangat bagus, lelaki pilihannya pasti hebat. Sudah tentu, dia yang paling sempurna antara semua bekas teman lelaki saya. Yalah, dia ialah orang terkaya di Beicheng, si Chen. Qian, awak pernah bercinta dengan orang terkaya. Lihatlah itu. Si Chen, akhirnya awak sampai. Saya nak kenalkan dia kepada semua. Ini cinta pertama saya, si Chen. Kami akan bersama semula tidak lama lagi. Cik Chen, jangan cakap benda bukan. Saya ni dah beristri. Dan hari ini, istri saya yang teman saya datang. Adakah itu istri Hatta Van Baicheng, Tuan Zi? Cantiknya dia. Lagi cantik daripada anak sulung keluarga Chen. Sejak saya lahir, ini kali pertama saya nampak orang secantik ini. Dia dan Tuan Si sangat secocok. Si Chen, apa maksud awak dengan semua nih? Saya cuma jemput awak seorang saja untuk datang ke majelis hari jadi saya. Kenapa awak bawa perempuan nih sekali? Dia istri saya. Tentulah saya akan bawa dia bila saya keluar. Hai, nama saya Song Qingqing, istri kepada Zi Chen. Qian, bukankah awak cakap awak dan Tuan Si nak berbaik semula? Dia ada istri pun. Oh, what damn. Si Chen, saya tak percaya yang awak betul cintakan perempuan nih. Kenapa awak sengaja bawa dia ke sini untuk sakitkan hati saya? Mak Cik cantik, Mak Cik ni ada penyakit khayalan ke? Takkanlah bapa saudara saya tak nak bersama mak saudara saya, tapi nak bersama Mak Cik pula. Nah, Cik Chen, orang ketiga ni selalunya akan dibenci semua orang tahu. Tak payah cakaplah, muka awak ni sebiji macam mak awak. Mak Cik tahu di mana ibu saya? Mestilah. Awak tahu ibu saya di mana? Sudah tentu. Zi Chen, saya tengok anak saudara awak nih, macam rindu sangat nak jumpa ibunya. Begini, awak ceraikan wanita ini, lepas tu kahwin dengan saya akan hantar si Nian balik ke keluarga Si. Bagaimana? Chen Qianqian, apa maksud awak? Nak tahu? Ikut saya. Dulu, Paksik dan Meksik Yi Singer, Demi Mia Budhara. Mereka coba membunuh Sinian di luar negara, saya yang selamatkannya. Tapi dilanggar kereta oleh Ye Mingshuan dan menjadi pesakit koma. Saya kurungnya di dalam bilik rahasia keluarga Chen. Apa? Kenapa awak tak hantar dia balik ke keluarga Si? Itu sebab saya nak hukum awak. Dulu awak tinggalkan saya, tak nak kahwin dengan saya. Saya nak awak rasa sakitnya kehilangan orang tersayang. Padan muka awak. Nian masih hidup. Mama? Dia tentu masih hidup. Tetapi jika kamu tidak segera keluarkannya dari bilik rahasia itu, dia mungkin tidak akan hidup lebih dari sebulan. Jadi, Zi Chen, kamu pikirkanlah baik. Mahu kahwin dengan saya atau tidak. Selagi kita berkahwin, saya akan segera lepaskan Sinian. Saya ada pelanggan lain yang perlu dilayan.
kamu berdua temani Sinian dari jauh sajalah. Zichen, saya rasa lebih baik kita bercerai. Anggap saja ini demi Nian-Nian. Saya tak mungkin kawin dengan perempuan seperti Chen Qian-Qian itu. Kita pasti ada cara lain untuk selamatkan Nian-Nian. Selepas ini jangan lagi sebut tentang perceraian. Makcik, saya dah katakan, saya ada cara untuk selamatkan Mama. Kamu semua ikut saja rancangan saya. Singer, apa yang kamu mahu kami lakukan? Singer, apa yang kau nak kami buat nih? Singer, apa yang kamu sedang lakukan? Makcik, ini boleh buat orang lain tak nampak makcik dengan pakcik semua. Sis, ada cheat. Ini, hebat, Abang Tiga. Apa rasa dia? Macam mana kamu buat benda ni? Tapi, Singa, Ya. pintu bilik rahasia tu berkunci. Macam mana kamu nak masuk? Jangan risau, pakcik. Saya ada cara untuk masuk. Tapi, saya tak boleh bawa pakcik semua masuk dan tak boleh bawa Mama keluar. Jadi pakcik semua kena bersusah payah sikit cari kunci tu. Makcik duduk di depan pintu bilik rahsia dan jaga kawasan untuk saya. Jampi ini ada had masa. Ia akan hilang keberkesanan dalam masa setengah jam. Pakcik semua, pakcik mesti berhati-hati, jangan sampai dikesan. Jangan risau, Singer. Kami pasti akan jumpa kunci itu secepat mungkin. Memandangkan jampi ini ada had masa, biar saya ikut Chen Qian-Qian. Jika perlu saya boleh melengahkan masa untuk kamu semua. Abang, bila abang goda Chen Qian-Qian nanti, ingatlah untuk dapatkan masa tambahan untuk kami. Kalau adik tak boleh keluarkan kunci. Abang pergi ke tempat Chen Qian-Qian, tipu dia untuk dapatkan kunci itu. Song Ching-Ching, saya nih suami awak tahu, awak suruh saya goda perempuan lain. Bukan kata ada pilihan lain, kena korbankan diri sedikitlah. Kalau macam tu, mari kita berpecah kepada 3 kumpulan dan mulakan tindakan kita dan mulakan operasi. Baik. Makcik, kalau ada orang datang, makcik pergi saja, tak perlu risaukan saya. Singer, apapun yang berlaku, saya akan tunggu kamu keluar. Kamu di dalam sana, pastikan jaga keselamatan diri. Mama, Singer akhirnya jumpa Mama. Singer rindu sangat Mama. Mesti Mama rasa susah sangat di sini. Saya pasti akan selamatkan Mama dan satukan semula keluarga kita. Mama, bangunlah. Kenapa Mama tak bercakap dengan singa? Tolonglah cakap dengan singa. Cik muda, tak elok nih. Macam ada orang masuk bilik rahasia. Apa? Ikut saya ke bilik rahasia. Baik. Korang dengar tak apa yang pengawal tu cakap tadi? Kakak apa? Bilik rahasia rumah Qian-Qian, macam ada orang ceroboh. Mesti ada pencuri kan? Korang cakap tadi, ada orang masuk bilik rahasia keluarga Chen? Ya, Qian-Qian dah hantar orang pergi tangkap pencuri tu. Abang, Kalian dah jumpa kunci bilik rahasia ke? kami dah cari merata tempat tapi tak jumpa. Chen Qian-Qian mesti sorok kunci itu dalam bilik dia. Jampi halimunan dah hilang kesan. Bilik dia ada orang jaga. Kami tak ada cara nak masuk lah. Kalau tak jumpa, jangan cari dulu. Chen Qian-Qian dah bawa orang pergi ke bilik rahasia. Kita kena cepat cari Singer dengan King. Hei abang, Singer dah berjaya masuk bilik rahasia tu. Tapi dia tak dapat bawa keluar Nian-Nian. Saya suruh dia temankan Nian-Nian lama sikit ke dalam. Chen Qian-Qian dah bawa orang nak tangkap kamu dan Singer. Cepat bawa Singer keluar dari situ. Apa? Mak, tengoklah Singer ni. Singer dah jumpa pakcik. Saya janji akan jadi budak yang baik. Tengoklah Singer ni. Makcik. Hei Singer, cepat keluar dari bilik rahasia itu. Chen Qian-Qian dah tahu kita ada dalam bilik rahasia nih. Kalau kita kena tangkap, nanti kita susah. Mak, tunggu Cenga. Tempat ni sejuk beku. Mak tak suka kan? Tunggu Singer bawa Mak balik rumah. Singer,
Kita kena cepat pergi sekarang. Mereka dah tahu kita ada dekat sini. Jomlah. Baik. Nak lari tak semudah itu. Tangkap mereka berdua nih. Lepaskan saya, Chen Qianqian. Apa hak awak nak tangkap saya dan Singer? Perempuan jahat, awak kurung mak saya dan bully saya dengan Mak Cik. Pasti Pak Cik akan hukum awak nanti. Kalau saya betul-betul takutkan Pak Cik kamu, saya takkan kurung mak kamu. Siapa kamu nih? Berani jerit? Jerit pada saya. Anak tak sedar diri nih. Singer? Kamu gila. Dia cuma budak. Kalau ada apa? Kamu hadap saya. Lepaskan dia. Sudah tentu aku akan uruskan kau, Sundal. Si Chen jelas milik aku, tapi kau rampas dia. Pendek kata, sebenarnya aku kurung si Nian ni pun memang sebab kau. Kalau si Chen sanggup ceraikan kau dan kawin dengan aku, sudah tentu aku akan lepaskan si Nian. Tapi memandangkan dia tak nak, aku akan pastikan satu keluarga kau mati. Saya ada cara untuk selamatkan Mak Cik. Perempuan jahat ini langsung tak layak untuk Pak Cik saya. Kau anak haram, diam. Lepaskan, Singer. Chen Qianqian, kau berhenti sekarang. Singer, bangunlah. Jangan takutkan Mak Cik. Singer, bangunlah. Mak Cik, saya okey. Badan saya sihat. Kena pukul sikit takkan mati. Singer. Adakah saya dah mati? Saya boleh nampak diri saya sendiri. Guru. Anak murid bodoh, kamu baru sahaja gunakan terlalu banyak tenaga semasa melukis jampi ini. Dan kerana dipukul dengan teruk, jiwa kamu terkeluar dari badan. Jiwa terkeluar dari badan? Guru, adakah sesiapa pun tidak akan perasan apa yang saya buat? Ya, namun, apabila tenaga kamu sudah pulih sedikit, kesedaran rohani kamu akan kembali ke badan secara otomatik. Tetapi, kenapa kamu tanya begitu? Guru, saya mesti mencari kunci sebelum kesedaran rohani saya kembali ke badan. Hai, anak murid bodoh. Demi menyelamatkan Mak, kamu memang bersungguh-sungguh. Tak apalah, biar saya tolong kamu. Saya menyalurkan kuasa dewa ke dalam badan kamu. Dengan cara ini, kamu boleh mencari kunci bilik rahasia dengan lebih cepat dan menyelamatkan Mak kamu. Saya harap kamu dapat menamatkan hubungan karma yang buruk di dunia fana ini dengan segera, dan ikut saya kembali ke surga. Singer. Abeng, badan Singer sangat sejuk. Dia tak apa kan? Chen Qianqian, jika sesuatu terjadi pada Singer, saya akan pastikan keluarga Chen hilang sepenuhnya dari Beicheng. Saya cuma pukul dia sikit saja. Kalau dia mati begitu saja, itu nasib dialah yang malang. Kau diamlah, perempuan gila. Semua orang dalam keluarga Si tak sanggup pun nak sentuh adik saya. Apalagi si Chen dan kakak ipar. Kau bukan saja kurung adik saya, kau juga pukul si Chen dan kakak ipar. Kau ni memang cari nahas. Adik ketiga, bukankah kau ni peninju? Selepas ini, perempuan Chen Qianqian ni, anggap dia ni sebagai alat latihan tinju kau. Jangan sesekali berlembut dengannya. Bagus. Sekarang juga saya akan bawa dia balik ke gelanggang tinju dan gantung dia. Lepaskan saya. Si Chen, keluarga Si tak boleh buat saya macam ni. Saya ni penyelamat adik awak tahu. Lepaskan dia. Si Chen, awak gila ke? Dia ni merupakan punca utama Singer Pengsan. Nian masih dikurung dalam bilik rahasia, belum dilepaskan lagi. Kalau awak lakukan yang seperti ini, adakah awak rasa setimpal dengan Singer dan Nian? Nampak tak, Song Ching. Si Chen cintakan saya, dia tak sampai hati nak cederakan saya. Abang Long, Chen Qianqian ni jahat sangat. Dia dah cederakan Nian dan Singer. Dia juga pukul kakak ipar. Kita tak boleh lepaskan dia macam tu saja. Tolong berhati-hati dengan kata awak. Nyawa dia masih saya yang selamatkan. Saya ni penyelamat nyawa keluarga Si. Betul tak, si Chen? Siapa kata saya nak lepaskan awak, Chen Qianqian? Saya cuma tak nak orang keluarga Si tumpahkan darah. Awak mencederakan ahli keluarga saya. Saya sendiri akan hantar awak ke neraka. Awak betul nak sekejam ni pada saya. Baiklah, saya mati macam mana pun tak kisah. Tapi kalau saya mati, awak semua takkan dapat buka bilik rahasia tu. Si Nian akan mati dengan saya sekali.
Makcik! Singer, kenapa awak cipa-cipa sudah? Luka awak dah sembuh. Abang lupa ke? Badan Singer nih sentiasa tak sama macam orang lain. Dulu dia hampir mati sebab keluarga Ye, tapi dia sembuh dalam 1 malam je. Pakcik, saya dah jumpa kunci untuk buka bilik rahsia tu. Betul ke? Ya, tak mungkin. Singa, awak ni memang pembawa tua. Pembawa tua konon, aku rasa korang ni banyak sangat tengok drama pendek. Dan kau, berani pula cakap besar kononnya dah jumpa kunci bilik rahasia. Saya betul dah jumpa. Kalau tak percaya, tengoklah. Tak mungkin. Nak cari nahas ke? Kau tadi asyik terbaring saja dekat sini. Bila masa pula kau jumpa? Saya tak nak beritahu awak. Saya nak pergi ke bilik rahsia sekarang dan cari mama saya balik. Saham dia. Siapa yang berani sentuh Singer? Kalau tak nak kena tanam, berundur sekarang. Tunggu apa lagi? Serang dia. Dasar tak berguna. Chen Qian, kau tak pernah terfikir ke? Apa akibatnya kalau kau berani melawan keluarga Si? Keluarga Chen kau mungkin tak mampu tanggung akibatnya. Aku beritahu kau perkara yang sebenarnya. Keluarga Chen sekarang cuma tinggal aku seorang. Masa ibu bapak aku dekat luar negara? Mereka berdua telah meninggal dunia akibat kemalangan. Sekarang aku dah tak ada apa-apa. Asal saja kau ceraikan perempuan ni sekarang, aku akan lepaskan adik kau. Macam mana? Saya dah kata. Sepanjang hidup saya hanya ada seorang istri, yaitu Song Qingqing. Halang Chen Qian. Tunggu Singer buka pintu bilik rahasia. Selamatkan Nian dulu, baru lepaskan dia. Lepaskan saya. Mak. Jangan bawa si Nian pergi. Mak, saya bawa Pakcik. Pakcik datang jemput Mak balik rumah. Saya dah janji nak satukan keluarga kita. Dan saya dah lakukannya. Mak, jom kita balik ke rumah. Kami dah cari adik bertahun-tahun. Hari ini akhirnya kami dapat bersatu. Semuanya terima kasih kepada Singer. Jangan buang masa, cepat bersiap sedia untuk pergi. Dia dah lama terkurung dalam bilik rahasia yang gelap gelita ini. Mesti dia dah banyak menderita. Mari sini, Singer. Wah, Singer memang hebat. Adik, mari kita balik rumah. Perempuan jahat. Kau kurung adik aku bertahun-tahun. Biar kau rasa pula macam mana kena kurung. Apa maksud awak? Lepaskan saya. Buka pintu nih. Si Chen, awak tak boleh buat saya macam nih. Si Chen, betapa kejamnya hati awak. Tunggu saya keluar dari sini. Saya akan pastikan kamu semua membayarnya berlipat ganda. Nian dah dijumpai, tapi dia dah lama koma. Macam mana kalau dia tak sedar? Mak, janganlah terlalu risau. Saya yakin Nian pasti akan diselamatkan oleh takdir. Nenek Pakcik, janganlah sedih. Saya ada cara nak selamatkan ibu. Tapi, masa saya selamatkan ibu, saya tak boleh diganggu. Jadi tolong Pakcik berdua keluar sekejap. Singer, betul ke kamu ada cara nak sedarkan ibu? Pakcik, percayalah pada saya. Baiklah, kami serahkan pada Singer. Kalau macam tu, jom kita keluar dulu. Sifu, awak akhirnya datang. Awak pernah beritahu saya loket dan gelang boleh disuling, ubat dewa untuk selamatkan ibu. Sekarang boleh tak beritahu saya macam mana nak suling ubat dewa tu? Lagipun, apa benda keempat yang boleh selamatkan ibu? Singer, perkara keempat untuk menyelamatkan ibumu. Sebenarnya ramuan utama untuk ubat dewa, tetapi ramuan ini ada kaitan dengan kamu. Jadi, apakah itu? Proses menghasilkan ubat dewa adalah sangat sukar. Kamu perlu jadikan nyawa kamu sebagai bahan utama, barulah ia boleh berjaya dihasilkan. Oleh itu, ramuan utama itu adalah nyawa kamu. Asalkan ibu dapat hidup, saya rela serahkan nyawa. Guru, mari kita mulakan proses menghasilkan ubat dewa. Singer, melakukan ini mungkin akan menyebabkan kamu hilang semangat. Walaupun kamu berjaya menyelamatkan dia, kamu tidak akan dapat bertemu dengannya walau sedikit pun. Dan walaupun dia sedar, dia mungkin tidak akan mengenali kamu. Walaupun begitu, kamu masih mahu menyelamatkannya juga? Guru, saya tidak takut.
Asalkan ibu saya hidup dengan selamat, asalkan dia dan Pak Cik dapat berkumpul semula, tidak mengapa jika dia melupakan saya. Memandangkan kamu sudah membuat pilihan, mari ikut saya untuk menghasilkan ubat. Singer, ubat mujarab itu sudah berjaya disiapkan. Baguslah, ibu saya sudah selamat. Singer, Saya belum sempat selamatkan ibu, adakah saya akan mati sekarang? Singer, tenaga kamu sudah habis. Cepatlah pergi berehat, biar saya yang beri ubat ini kepada ibu kamu. Cikgu, saya sudah nak pergi. Biarlah saya sendiri yang suapkan ubat ini. Ini perkara terakhir yang saya boleh lakukan untuknya. Cikgu, adakah ibu sudah sedar? Ibu, tolonglah buka mata dan pandang Singer. Singer akan tinggalkan ibu sebentar lagi. Singer betul rindu ibu. Singer. Kenapa? Pak Cik, saya perlu pergi sekarang. Kalau ibu mati, tolonglah ucapkan selamat tinggal untuknya bagi pihak saya. Singa. Hei, kamu semua cepat sikit. Singer dan Nian-Nian akan sampai sebentar lagi. Hari ini hari jadi mereka, mesti siapkan sebelum mereka tiba. Abang, dah hampir siap. Singer dan Nian-Nian dah sampai. Singa. Mama, hari ini Mama, Pak Cik dan Mak Cik semua ada. Saya pernah mimpikan situasi macam ni dulu. Singer, ini bukan mimpi. Selepas ini Mama takkan tinggalkan kamu lagi. Kita sekeluarga akan kekal bersama buat lamanya. Saya pun takkan tinggalkan Mama. Ya, kita mesti sentiasa bersama. Sama. Dah, pergi main dengan Pak Cik kamu. Pak Cik sulung. Ya, Singa. Abang. Nian-Nian, susah betul kita nak berkumpul sekeluarga. Hari ini bersempena hari jadi kamu dan Singer. Jom kita raikan dengan meriah. Kalau nak apa, cakap saja. Kami abang kamu akan tunaikan. Baik. Mari, duduk. Keempat, 4 abang dan kakak ipar. Saya nak berikan hormat kepada kalian. Terima kasih atas penjagaan Singer selama ini. Kita kan keluarga, apa yang nak dimalukan? Sebenarnya Singer yang jaga kami. Kalau bukan sebab dia, keluarga ni dah lama berpecah, belah. Saya rasa Singer ni adalah bintang bertuah kecil yang dihantar dari syurga. Memang saya bintang bertuah kecil dari syurga pun, cuma demi untuk berada di sisi Mama, saya memilih untuk jadi manusia biasa. Saya dah mati ke? Cikgu, mana Mama saya? Dia dah sedar ke belum? Mak kamu dah sedar, kamu pun tak mati. Tapi umur kamu dah habis. Guru datang nak bawa kamu balik ke langit. Kamu patut kembali menjadi Dewi Bintang Tua. Guru, bolehkah Singer tak jadi Dewi Bintang Tua lagi? Singer kumanak mak. Saya dah tahu kamu akan buat pilihan macam ni. Singer, jujur saya cakap dengan kamu. Sebelum ni saya suruh kamu korbankan nyawa untuk selamatkan mak kamu. Sebenarnya itu adalah ujian untuk kamu. Bila kamu dah lulus ujian ni, kamu boleh terus pilih untuk tinggal di alam fana. Kalau macam tu, saya dah lulus ujian, tak perlu mati dan tak perlu balik ke langit lah. Saya boleh temankan mak selama-lamanya, betul tak guru? Tapi kalau kamu nak terus tinggal di alam fana, saya akan hapuskan semua kuasa sakti kamu. Walaupun macam tu, kamu masih nak terus tinggal di sini ke? Ya, kuasa sakti dan status Dewi Bintang Tua, saya tak kisah kalau tak ada, saya cuma nak mak. Baiklah, saya akan tolong kamu. Terima kasih. Mulai sekarang, kamu hanyalah manusia biasa. Saya pun kena pergi sekarang. Singer, jumpa lagi kalau ada jodoh.
Guru. Kerana jaga singa dan tolong selama ni, tak kira di mana pun saya berada nanti, saya akan sentiasa ingat Guru. Asalkan Singer boleh membesar dengan sehat dan selamat, lupakan saya pun tak mengapa. Selamat tinggal Guru. Makcik, tolong ambilkan gambar kami berdua, saya dan Mama. Boleh. Senyum. Si Jia kurung saya dalam bilik rahasia. Saya dah seksa berhari-hari, tapi mereka pula di sini hidup bahagia. Si Chen, kalau saya tak boleh dapatkan awak, saya akan musnahkan apa yang paling awak hargai. Mama, saya pergi tanda sekejap ya. Baiklah, jalan perlahan-lahan, jangan sampai terjatuh nanti. Nenek, kenapa nih? Cik adik, perut nenek sakit sikit, boleh tak hantar nenek pergi ke hospital? Kalau kamu hantarkan nenek, nah, gula. Gula ini jadi milik kamu. Saya tak nak. Jadi, kamu nak pergi mana? Nenek temankan kamu cari mama, nak tak? Nenek temankan kamu cari ibu, boleh tak? Saya nak pergi balai polis, nenek nak ikut. Budak kecil ni betul. Betul berani nak kenakan aku. Saya boleh hantar nenek ke hospital, tapi saya kena pergi tandas dulu. Pergilah, pergilah. Nenek tunggu kamu ya. Saya telefon Pak Cik dan Ibu dulu supaya senang mereka cari saya. Nenek, saya dah siap. Jom kita pergi. Yom. Kenapa kamu tak jalan? Nenek, di depan ni makam tak ada hospital aja. Hah? Aduh, saya rasa macam salah ingat. Hospital di sebelah sana. Nenek, macam nenek tak sakit pun. Sakit. Jantung nenek sakit sangat. Nenek, tadi nenek kata sakit perut. Makcik jahat, kenapa awak? Dasar anak tak guna, kau buat aku terperangkap dalam bilik rahasia berhari-hari. Hari ini aku akan pastikan kau hilang. Berhenti. Singer? Singer, dia tak apa-apa kan kamu, kan? Mama, kali ini saya tak cedera. Budak celaka, kamu berani mainkan saya? Makcik, ini semua macam muslihat budak 3 tahun. Tahu, takkanlah boleh tipu saya. Chen, kamu kurung saya bertahun. Tahun lamanya. Sekarang kamu masih nak bahayakan anak saya. Kamu memang perempuan berhati iblis. Chen, nampaknya pengajaran yang saya beri sebelum ini belum cukup. Masih berani nak apa? Apa kan Singer? Memang dah tak nak hidup lagi. Memang saya tak berapa nak hidup lagi. Pada asalnya, saya nak bawa anak saudara kesayangan kamu tuh mati bersama-sama. Siapa sangka budak celaka ini bijak sangat. Dia yang musnahkan rancangan saya. Sebab tak dapat si Chen, jadi nak musnahkan segalanya. Betul jahat sungguh. Ya, saya memang nak musnahkan segala yang dia ambil berat. Siapa sangka dia tinggalkan saya, terus kawin dengan kamu. Dia yang mulakan dulu, dia yang khianati saya. Apa salah yang saya dah buat? Saya tinggalkan kamu, Chen dulu. Kamu menyamar sebagai penyelamat saya. Dan bersama dengan saya, kemudian saya dapati orang yang betul selamatkan saya ialah King Ching. Kita memang tak ada perasaan cinta langsung. Sebab itu, saya putuskan hubungan dengan kamu. Sampai makam tu sekali. Makcik jahat, bukan setakat jahat, tapi muka pun tak tahu malu juga. Pakcik Long, kalau macam ni, kita panggil polis. Suruh Pakcik polis tangkap makcik jahat ni. Baik. Tak, kamu tak boleh buat saya macam ni. Lepaskan saya tak salah, kamu tak boleh buat saya macam ni. Lepaskan saya? Perempuan ni akhirnya dapat juga balasan yang setimpal. Nian, selagi ada kami di sini, tiada sesiapapun yang berani bully kamu lagi. Jom balik. Jom. Kita balik.